أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang saya Al-Fadhil Ustaz Rushdi bin Ramli Al-Jari, penulis buku biografi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana sudi bersama-sama dengan Gemma Nur Iman. Masih belum terlambat untuk mengucapkan selamat Aidilfitri kepada Ustaz 6 Syawal hari ini dan kepada semua yang dikasihi lagi dihormati sahabat takbiran Gemma Nur Iman yang diurus takbir oleh Puan Hajar Sniati binti Mansur, yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat pencinta ilmu, pencinta Al-Quran yang sentiasa istiqamah duduk di dalam halaqah ilmu. Alhamdulillah. Jadi bagi memohon keberkatan 6 Syawal kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan Al-Fadhil Ustaz Allah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, ulama, guru-guru kita, ahli kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Rabbana taqabbal minna bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan permulaan 6 Syawal kuliah kita, majlis ilmu kita pada pagi ini, Allah kurniakan kerahmatan, Allah tambahkan kefahaman, Allah tambahkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan membuang masa lagi saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأما بعد Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua? Dan diberikan kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nak tanya juga apa khabar Ramadan kita? Sedih. Kan? Kadang-kadang kita rasa seronoknya Ramadan kan? Sebab itulah Sayyidina Umar kata kalau boleh sepanjang tahun ni nak Ramadan. Ramadan ni dia ada rasa lain yang kita tak boleh rasa di luar Ramadan. Memang kita bergembira dengan datangnya Syawal, tapi sebenarnya kita rindu dengan suasana dalam bulan Ramadan. Suasana dalam bulan Ramadan. Kita rasakan semua dunia ini rasa tenang bila kita berada dalam bulan Ramadan. Seronok kita ada Ramadan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah temukan kita kembali dengan Ramadan tahun hadapan insyaAllah. Mudah-mudahan kita lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk kita menjalani ibadah dalam bulan Ramadan. Saya tahun ni rasa macam lain sikit sebab 12 hari di Mekah Madinah, kemudian sambung di Malaysia kan. Itu yang rasa macam, rasa Ramadan kali ni macam lain lah. Macam dapat dua suasana kan. Satu di Mekah, di Madinah, kemudian di Malaysia kan.
Itu yang rindu tu. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua diberikan kesihatan yang baik insyaAllah. Dan Allah terima Ramadan kita. Allahumma rabbana taqabbal minna Ramadan. Ya Allah terimalah Ramadan kami walaupun ada cacat celanya, walaupun ada kurangnya, walaupun ibadahnya tak sempurna, wahai Allah, terimalah walaupun yang sekadarnya insya-Allah. Okey, Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah pada pagi ini untuk meneruskan pengajian kita melalui buku biografi agung Rasulullah SAW. Kita masuk dalam bab yang ke-11 ataupun kita lebih tepat hari ini 181. Kita bicara tentang ringkasan akhlak. 180. 13 tu baginda biasa menggilap kasut sendiri tu. Sambung kat situ. Oh, okey. Oh. InsyaAllah. Sekejap Mana? Oh, menggilap kasut. Okey. Betul Ustaz. Itu itulah tidak menerima sedekah tu. Okey. Betul Ustaz. Okey. Okey, baginda biasa menggilap kasutnya sendiri, menjahit pakaiannya, menziarahi orang sakit dan memenuhi undangan sama ada orang kaya ataupun miskin. Walaupun undangan itu datangnya daripada seorang hamba. Bila Nabi cerita tentang kebaikan menerima tetamu, insya-Allah ni Ramadan ni Syawal ni kita banyak terima tetamu. Kena ingatnya iza dakhala dhaif fi baiti mu'min dakhala ma'ahu alfur rahmah wa barakah. Bila masuknya seorang tetamu ke dalam rumah orang yang beriman, dakhala ma'ahu, masuk bersamanya alfu rahmah wa barakah. 1000 rahmat dan 1000 barakah. Sebab itu kita menerima tetamu ni sangat terbaik. Okay. Tetapi ada hadnya lah kan. Bukan ada had, maksudnya ada adab-adabnya yang perlu kita jaga. Okay. Sebab itu antara 5 perkara yang perlu disegerakan. Antaranya kalau meninggal segera dikebumikan kan. Apa yang 5, antara yang 5 tu, bila tetamu segera hidangkan air. Segera hidangkan air. Itu yang perlu disegerakan. Sebab memulihkan tetamu ni besar pahalanya. Man amana billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Maksudnya beriman pada Allah dan hari akhirat nanti dia akan lihat ganjaran yang besar menerima tetamu. Fal yukrimu dhaifahu, hendaklah dia memuliakan, maka memuliakanlah atau memuliakanlah dhaifahu, tetamunya. Itu bila dengar anjuran daripada Nabi SAW ni, hatta kepada sahabat Nabi yang hamba pun menjemput Nabi dan menjemput para sahabat untuk makan. Okay, menjemput Nabi untuk makan. Okay. Dan Nabi datang. Ni lah nanti kita akan bincang yang atas tu. Nabi datang dengan berjalan kaki. Walaupun Nabi memiliki unta yang kuat, Qaswah namanya. Dan Nabi memiliki kuda Al-Birzaun, kuda tacukan yang hebat yang Nabi bawa pergi perang. Kan? Nabi ada bagal yang kuat untuk membawa Nabi SAW, tapi tak, Nabi jalan kaki. Supaya apa? Supaya menjaga perasaan orang yang Nabi kunjungi. Ya, kadang-kadang kalau kita naik kereta kan, kita bincang lepas kan. Lagi beraya, kereta-kereta yang mewah tu letaklah jauh-jauh sikit. Takut riak. Tak riak pun kita takut kecilkan hati orang. Kecilkan hati orang miskin. Sebab apa? Kita kadang-kadang tak tahu kan. Kita rasa biasa je, tapi alah anak-anak dia kata, ya bestnya dapat kereta besar. Bila kita nak beli kereta besar kan? Bila kita nak beli kereta besar, macam tu kita mengecilkan hati orang miskin sebenarnya. Itu nak jaga hati bila naik kereta besar ni rasa macam susah kan? Tapi cuba-cubalah. Parking jauh-jauh, jangan parking depan rumah orang. Pakai depan pintu terus. Mentang dia kereta yang paling besar sekali, depan pintu kan. Okey, insyaAllah. Okey, baginda menggilap kasut sendiri. Bermaksud Nabi walaupun memiliki isteri yang ramai, kemudian Nabi memiliki khadam, orang yang berhebat kepada Nabi SAW kan. Dan Nabi memiliki yang kita panggil sahibun na'al kan, khadimun na'al, yang membawa selipar Nabi SAW. Itu Ibnu Mas'ud. Tapi Nabi tak pernah pun minta para sahabatnya, para isterinya untuk membersihkan ataupun menggilap kasut baginda SAW. Baginda lakukan sendiri.
hatta menjahit pakaian pun. Saya pernah ceramah ni, saya cabar semua lelaki depan ni. Siapa pandai jahit baju sendiri? Siapa pandai jahit keluar koyak? Kan yang basic jahit apa nama? Jahit jelujur tu. Siapa pandai? Kan? Semua kena pandai. Tak payah nak harap isteri untuk jahit. Kadang seluar koyak sikit je pun. Tapi kena jahit sendiri insyaAllah. Rasa orang perempuan semua okey kan? Lelaki ni yang problem sikit. Okey, tu disebut tentang tu. Nabi memenuhi undangan walaupun daripada orang kaya, walaupun daripada hamba sekalipun. Okey. Seterusnya, tempat tidurnya diperbuat daripada kulit yang diisi dengan pelepah ataupun sabut daripada korma, batang korma, pelepah korma. Okey. Inilah tempat pembaringan Nabi SAW. Tempat pembaringan Nabi SAW. Nabi tak pernah tidur atas katil. Nak tanya sikit, pasal yang ziarah tu kan, saya nak tahu betul ke tak hadis yang mengatakan bila tetamu tu pulang, keluar dari rumah, segala bentuk bala, pendaratan, binatang-binatang, penyakit keluar daripada rumah kita. Betul Ustaz? Ada kisah tentang tu. Seorang isteri sahabat ni tak suka terima tetamu sebab dia susah macam kita lah kan, kalau tetamu datang nak makan apa kan, nak masak apa, tak tahu nak hidang apa pada tetamu, jadi dia tak suka suami dia bawa balik tetamu. Suami dia pula jenis suka bawa balik tetamu. Satu hari isterinya ni mengadu pada Nabi SAW sebab tak suka suami dia selalu bawa balik tetamu kat rumah. Tapi Nabi tak respon pun, Nabi tak jawab pun. Apa yang diajukan oleh si isteri tadi. Sampailah satu hari Nabi pesan pada suami dia, Nabi nak jadi tetamunya. Jadi bila suami sampaikan kepada isterinya gembira sangat sebab Nabi tetamu istimewa. Lalu dia masak yang enak-enak lah untuk Nabi SAW. Dan Nabi pesan pada suami dia, kalau nanti aku balik, suruh isteri kamu duduk di depan pintu ataupun di tingkap lah, di tingkap. Bila dilihat Nabi SAW balik, yang keluar daripada rumah tu, keluar bersama dia adalah binatang-binatang yang berbisa daripada rumah. Kan? Jadi tu kisah tentang tu. Jadi bila tetamu datang, tetamu bawa barakah, bawa rahmat daripada Allah. Bila tetamu keluar, tetamu bawa mudarat daripada rumah tersebut. Ada hadis lagi yang lain menyebutkan bahawa tetamu bawa keluar dosa-dosa tuan rumah. Tetamu bawa keluar dosa. Sebab itu dia letakkan hadis ni 3 kan. Yang pertama, man amana billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Maksudnya benda ni sangat besar bila Allah sebut ni. Di akhirat nanti dia akan lihat pahalanya berlipat kali ganda. Yang pertama adalah fal yukrimu jarahu. Hendaklah dia memuliakan jirannya. Sebelum turun ayat berkaitan tentang harta pusaka, jiran ni layak mewarisi harta pusaka jiran dia. Sampai tahap tu sekali. Okay. Sebab kalau kita saudara pun jauh. Orang yang pertama sampai kalau ada kecemasan adalah jiran. Orang yang pertama sampai kalau kecemasan adalah jiran. Kalau ada kematian pun jiran dulu yang pertama sampai. Jiran dulu yang pertama sampai. Itu besar jiran tu. Kemudian Nabi SAW sebut lagi, man amana billahi wal yaumil akhir fal yukrimu dhaifahu. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Berarti tetamu ni besar. Ganjarannya besar. Okey. Dan yang ketiga, man amana billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata baiklah ataupun diam. Itu lebih baik. Jadi berarti 3 ni perkara yang besar. 3 perkara yang besar. Seperti kalau tetamu ni masya-Allah, dia bukan saja bawa keluar mudarat, dalam hadis dia bawa keluar dosa-dosa penghuninya. Okey, jadi besar terima tetamu insya-Allah. Kena ikhlas. Kena ikhlas dia tetamu. Okey. Kemudian tetamu pun ada adabnya. Ada adabnya. Janganlah datang tengah malam. Datang pukul 12 orang nak tidur dah kan. Sebab itu bertamu ni ada waktu yang makruh.
Yang pertama adalah sebelum subuh. Yang kedua adalah selepas isyak. Selepas isyak dah tak sesuai dah bertamu. Nak tidur awal, besok kerja kan. Kalau datang siang ataupun datang awal-awal malam. Datang awal-awal malam. Okey, insyaAllah. Boleh. Okey, tu. Tempat tidur Nabi SAW. Nabi tidak ada katil sebenarnya. Nabi tak pernah tidur atas katil. Nabi hanya tidur di atas. Kalau ini tilam yang nipis, okay, yang diisi dengan kulit. Ini yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ini bentuk tempat pembaringan Nabi ataupun tilam Nabi di rumah Aisyah. Okay. Di rumah Hafsah, tilam Nabi adalah kain tebal, kain tebal macam sejadah tu dilipat dua lapisan. Itulah tempat pembaringan Nabi SAW. Satu hari Hafsah dia lipat sekali lagi. Tadi 2 lapis kan. Lepas lipat sekali lagi jadi 4 lapis lah. 4 lapis. Nabi tidak terjaga malam. Nabi sedar-sedar dah azan subuh dah. Okey. Lalu Nabi tanya pada Hafsah, wahai Hafsah, apa yang kau telah perbuat dengan tempat pembaringan aku ini? Kata Hafsah, ya Rasulullah, aku hanya melipatnya sekali lagi supaya engkau selesa tidur. Lalu kata Nabi SAW kepada Hafsah, wahai Hafsah, kembalikan kepada bentuk asalnya kerana dia telah menghalang aku bangun malam. Masya Allah. Kan? Sejadah tu kira 4 lapis lah. 4 lapis sejadah tu Nabi tidak terjaga malam. Kan? Ini banyak pendapat kata Nabi bimbang untuk tidak terjaga malam. Satu. Yang kedua, Nabi memang tidak terjaga malam pada waktu itu. Hanya kerana tilam Nabi SAW nak memberi isyarat pada kita. Kalau kita nak bangun tahajud, nak mengelakkan daripada asyik tahajud je kan. Sedar-sedar lagi minit habis subuh. Allah Akbar. Allah. Asyik sedar 5 minit nak habis subuh kan. Niat nak bangun tahajud. Tak ada harapan kan. Terkejut je kan. Sebab itu kita kena check tempat pembaringan kita. Kan. Kalau Allah Akbar dalam tilam kita empuk 8 inci. Atas dia ada lagi tambah 2 inci. Apa dia panggil dia? Comforter. Apa dah? Comforter dia ada satu lagi atas tu. 2 inci tu. Lepas tu selimut kita Masya Allah. Aircon lagi Masya Allah. Memang tak ada harapan lah nak tahajud. Kan? Sebab tu Nabi SAW tidur 4 lapis kain tebal pun Nabi tak sedar. Nabi tak sedar. Itu sebab tentang tu. Seterusnya yang kalau kita bicara tentang rational science kan. Kalau kita tidur di atas tilam yang empuk ni sebenarnya. Dia lama kelamaan tulang belakang kita boleh bengkok sebab dia tidak menampung kita punya tulang belakang tu. Jadi dia melendut kan, dia ikut tulang belakang kita. Itu tilam spring kita ni sebenarnya 6 bulan sekali kena terbalikkan. Terbalikkan bawah pula sebab yang atas tu dia dah keras. Dah lembut, dah melendut dah springnya. Kan, jadi bila melendut springnya tulang belakang kita bengkok lah. Kalau kita tidur di atas tilam yang nipis, sebenarnya dia mengekalkan bentuk tulang belakang kita satu, kan? Ya, Nabi SAW pun tidur mengiring sebelah kanan. Sebenarnya Nabi tidak menindih ataupun memberatkan atau memberi bebanan kepada tulang belakang Nabi SAW, kan? Dan seterusnya kalau kita rujuk dalam ayat Al-Quran, Allah sebut, Allazi ja'ala lakumul arda firasha. Dialah yang telah menjadikan bagi kamu dunia ini, muka bumi ini, arda firasha. Firash ni tilam. Firasha ni tilam. Jadi Allah beri syarat pada kita ni, tidur atas muka bumi ni bukan tidur nyenyak sebenarnya. Bukan tidur lena. Kan? Tidur yang sekadar tidur hilangkan penat je, hilangkan mengantuk je. Firash, tilam je. Tapi bila Allah sebut dalam Quran surah Al-Waqi'ah, dia sebut, ala sururim maudhunah kan, di atas sururin, katil maudhunah yang empuk kan. Kadang-kadang disebut sururim marfu'ah, katil yang diangkat, marfu'ah, diangkat, maksudnya macam buai.
Kan macam buai, tidur lena kan. Jadi kat mana tidur lena tu? Dalam syurga. Atas muka bumi ni, tidur sekadar hilangkan penat je. Tidur hilangkan penat je. Hilangkan mengantuk sikit je. Jangan sepanjang masa tidur. Sepanjang masa tidur. Kan? Tu isyarat bagi kita semua. Sebab itu Nabi SAW tilamnya hanya kulit yang diisi dengan pelepah. Kalau di rumah Hafsah, hanya kain bulu yang dilipat dua. Lipat dua. Okay. Jadi itulah tawaduk Nabi SAW. Satu. Yang kedua, ada rasionalnya. Ada rasional. InsyaAllah habis buku ni, nanti khatam kita masuk buku saya yang baru tu insyaAllah. Rasional sunnah Nabi SAW. Kan? Jadi nanti kita bicara daripada sebelum Nabi tidur. Nabi tidur pukul berapa? Sebab awal buku tu mukadimahnya adalah waktu tidur Nabi. Nabi tidur pukul apa? Kemudian amalan Nabi sebelum tidur apa? Kemudian amalan Nabi bila bangkit daripada tidur apa? Ada rasional, sains dan akhlak. Dalam buku tu sains dan akhlak lah. Di kajian yang saya buat ni ada 5. Psikologi, sains, kesihatan, akhlak dan adab Melayu. Ada 5. InsyaAllah. Ni buku yang terbaru nanti ni, yang rasional sunnah Rasulullah SAW. 2 je, sains dengan akhlak je. Di next punya pula, baru kita masukkan psikologi, baru kita kaitkan dengan adab Melayu insyaAllah. Kan, mudah-mudahan ada berikan kesihatan, kebaikan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan. Bukunya tak ada ke? Tak boleh tunjuk? Dah nak terbit dah, tapi insyaAllah ada Wow. Masya-Allah, tabarakallah. Dah design dah. Dah ada di pasaran dah. Saya tunjuk sikit lah. Dah design dah, tinggal nak terbit je. Ni antara bukunya lah. Abaikan orang dalam ni dia tak ada kena mengena. Ni. Qailulah. Disebut ada hadis, kemudian ada perbahasan ulama tentang Qailulah ni. Pukul berapa. Kemudian ada kesimpulan daripada dari sudut sains, pakar kesihatan kata Qailulah ni adalah nap. Kemudian rational science merehatkan minda, menyusun maklumat, lebih kreatif dan produktif. Kemudian baik untuk jantung dan tubuh badan. Okay. Dari sudut akhlak pula, syaitan tidak pernah melakukan Qailulah. Kemudian tenaga untuk bangun malam. Ini antaranya. Dia banyak. Menangis. Yang menarik bawang ni. Bawang. Kan bila kita menangis kan, bila kita kupas bawang kenapa menangis? Kenapa menangis keluar air mata kan? Sebenarnya bawang ni ada aroma asid yang tajam. Dia aroma asid yang tajam. Jadi bila ada aroma asid yang tajam, kena mata. Jadi otak ni dia terus buat tafsiran bahawa mata kita ni terkena jangkitan kuman. Terkena jangkitan kuman. Jadi dia terus hantar isyarat ke kantong air mata untuk produce atau untuk keluarkan air mata sebanyak-banyaknya untuk membersihkan apa? Jadi membersihkan mata daripada kuman. Itu menangis ni sebenarnya adalah pelindung mata. Itu kita ada air mata. Kita ada air mata. Tanya Rasulullah macam mana? InsyaAllah. Okay. Inilah rasional berkuda, rasional memanah, rasional berenang. Semua ada. Ni buku lah insyaAllah yang bakal terbit. 416 muka surat. Okay. Kita stopkan ni dulu. Sambung ya kita punya insyaAllah. Okay, seterusnya. Surat 181. Baginda tidak banyak memiliki kesayangan dunia walaupun Allah telah memberinya kunci-kunci kejayaan dunia. Tetapi baginda lebih memilih akhirat. Ada satu hadis Nabi SAW, ada satu doa yang Nabi amal dan rasanya kita tak nak amal kot doa tu. Apa dia? Allahumma ja'al rizqu ali Muhammad kafafa, ataupun dari riwayat lain quta. Ya Allah, jadikanlah rezeki ahli keluarga Muhammad ni sekadar mencukupinya sahaja. Sekadar mencukupinya sahaja. Kita doa macam mana?
Ya Allah, beri aku rezeki yang melimpah ruah ya Allah. Melimpah ruah tu. Tak tahan tu. Nabi minta rezeki cukup, sekadar cukup je. Kalau kita jadi anak Nabi, ya janganlah minta macam tu ya. Mintalah banyak kan. Isteri Nabi pun tak komen pun. Tak komplain pun. Apalah. Nabi ni Allah dah beri dia kunci kekayaan dunia. Kemudian dia doa makbul, kenapalah tak minta rezeki ni melimpah ruah, banyak, senang kita kan. Tak. Semua reda dengan Nabi SAW. Itu rezeki Nabi ni sekadar mencukupi saja. Sebab itu Nabi SAW tidak ada makanan yang boleh disimpan untuk hari esok. Nabi tidak ada makanan yang boleh disimpan untuk hari esok. Bukan maksudnya habiskan malam tu terus. Tak ada makanan yang boleh disimpan untuk hari esok. Jadi makanan sangat sedikit untuk Nabi SAW. Okay. Itu Aisyah ni kalau masak, dia suka menyukat-nyukat makanan. Maksudnya, kalau dia masak tu, dia akan tengok baki dia. Ni lagi cukup lagi untuk masak berapa hari macam tu Tapi Nabi tegur Aisyah. Aisyah jangan menyukat-nyukat makanan. Ambil je. Masak je. Okay. Sebab kalau tidak menyukat makanan ni, Allah akan tambah. Jadi kadang-kadang tengok dalam kantong dah tak ada beras, tak ada gandum lagi dah nak masak. Jangan sukat-sukat. InsyaAllah nanti Allah akan tambah, kata Nabi SAW. Sebab Aisyah risau. Cukup tak lagi makanan untuk beberapa hari ni. Kan? Nabi tak risau. Nabi tawakal tinggi pada Allah. Hatta Nabi balik daripada masjid pun, Nabi tanya ada sarapan tak hari ni? Tak ada ya Rasulullah. Tak ada, tak apalah. Aku puasa hari ni, kata Aisyah kan. Kata Nabi SAW, aku puasa hari ni. Itulah Nabi SAW. Walaupun dia berikan kekayaan, kunci-kunci kekayaan dunia, tapi bagi dia lebih memilih akhirat. Okay, insyaAllah. Bukan Nabi orang miskin, Nabi bukan orang miskin. Nabi orang kaya. Kita dah bincang sebelum ni kan. Tapi seluruh harta Nabi SAW jadi sedekah. Nabi pernah bersusah payah untuk orang lain. Satu hadis Nabi SAW ni, daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu an, anna rajulan jaa ila Nabi SAW. Seorang lelaki datang kepada Nabi SAW. Fasa'alahu ayyutiyahu. Dan minta diberikan sesuatu pada dia. Iaitu dia minta gandum. Ya Rasulullah, boleh tak beri aku secupak gandum sebab tak ada makanan nak makan. Beberapa hari dah tak makan. Faqala Nabi SAW. Nabi berkata padanya, ma'indi syai'. Aku pun tak ada apa yang kamu minta. Nabi pun tak ada gandum tu. Walaupun secupak. Kan? Tak ada gandum. Walakin betak. Akan tetapi kamu pergilah ke kedai dan membelilah alayya atas namaku. Pergi kedai, beli, hutang. Cakap Nabi yang nak. Nabi nak hutang. Beli atas nama aku. Fa'iza ja'ani syai' faqadaituhu. Bila nanti aku ada rezeki, aku akan lunaskan hutang tu. Aku akan bayar hutang tu. Nabi SAW. Hatta Nabi tak ada pun, kan? Nabi kata, pergi kedai, hutang atas nama aku. Nanti ada rezeki, aku bayar. Sampai tahap tu sekali Nabi SAW. Okay. Seterusnya. Baginda orang yang paling banyak berzikir dan berfikir. Okay. Sebelum tidur, baginda akan berwuduk dan berzikir sampai terlena. Dalam buku ni pun saya tulis juga sikit tentang amalan Nabi bila sebelum tidur. Nabi akan berwuduk sebelum tidur. Okay. Dan berzikir sampai terlelap. Berzikir sampai terlelap. Sikit sikit. Okay. Jadi berwuduk sebelum tidur menghapuskan dosa. Dia sudah ada sunat akhlak lah. Okay. Umat Nabi Muhammad SAW dikenal melalui wuduknya nanti di akhirat. Jadi kita banyak berwuduk, nanti ke akhirat muka kita akan bersinar-sinar, bercahaya. Akan diangkat darjat orang yang berwuduk.
Lepas tu, ni amalan Nabi SAW sebelum tidur. Rational science pula, beruduk, kebersihan diri. Sebab kalau kita sebelum tidur, kita beruduk kan, kita basuh tangan, basuh kaki. Masukkan air dalam hidung, komor-komor kan. Kemudian dia menurunkan stres sebab air mampu menurunkan stres. Sebab air yang mana? Air yang sifat natural air. Sifat natural air. Semula jadi air tu lah. Jangan water heater. Water heater tu bukan sifat semula jadi air. Dia tak memberikan kebaikan pada kita pun. Okay. Kemudian kecantikan secara tak langsung mencuci muka sepanjang hari akan terdedah pada kotoran. Ia akan mengumpul minyak, bakteria pada pori-pori. Dan lebih-lebih lagi yang menggunakan alat solid mengandung maling kimia merosakkan kulit wajah jika terlalu lama. Mencuci muka sebelum tidur membebaskan kulit wajah daripada segala bahan asing dan kulit akan menjadi segar. Jika diperhatikan di mana saja titik-titik sensitif yang sering digunakan dalam ilmu akupuncture, lalu kemudian diamati pula anggota uduk, kita akan menemui persamaan di antara keduanya. Ahli kaji saraf, neurologis pun telah membuktikan dengan air uduk mampu menyejukkan hujung-hujung urat saraf jari tangan dan jari kaki berguna untuk menenangkan fikiran. Inilah antaranya. Tidur dengan uduk, tidur dengan malaikat. Kemudian jauh daripada gangguan syaitan. Okay. Itu antara amalan lah. Nabi SAW akan berzikir sampai terlena. Kalau berzikir sampai terlena ni pula. Ni. Okay. Antara rasional akhlak dia adalah yang kisah Ali dan Fatimah. Dia letih, dia penat buat kerja. Fatimah ni penat buat kerja hari-hari. Lalu dia mengadu pada suami dia lah, Sayyidina Ali. Dan pergi jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, kalau ada pembantu ke, ada apa-apa tawanan perang ke apa ke, bagilah kat kami. Kami ni penat menguruskan urusan rumah tangga hari-harian. Lalu kata Nabi SAW, jika kalian berdua hendak tidur, bertakbirlah 34 kali, kemudian bertasbihlah 33 kali dan bertahmidlah 33 kali. Kata Nabi SAW, itu lebih baik buat kalian berdua daripada seorang pembantu. Bermaksud apa? Bermaksud kita ni seolah-olah ada dia memberikan ketenangan. Satu kajian berkenaan kesan bacaan Al-Quran ataupun zikir terhadap fizikal, mental dan emosi oleh Nur Hidayah Ibrahim Star dan Syarifah Nur Shah Bani Sa'idin. Ini kata kerja Fakulti Pengajian Islam Contemporary, UNIZA. Disebut bahawa membuktikan keajaban Al-Quran, khususnya berkaitan ayat-ayat Al-Quran, meredakan ketegangan urat saraf. Urat saraf kita boleh kendur, boleh meredakan ketegangan. Menyebabkan seluruh badan menjadi segar, stamina tubuh menjadi stabil dan membantu menyembuhkan penyakit. Hasil kajian mendapati perkataan-perkataan dalam Al-Quran memberikan pengaruh fisiologi. Macam kita buat fisio terhadap ketegangan tubuh secara langsung bila mana dipahami sekali dengan maknanya. Memberi keterangan pada jiwa, zikir tu, mengagungkan dan bersyukur pada Allah. Okay. Rational science pula, zikir memberikan nada yang baik untuk otak. Diumpama, ni disebut, umpama muzik, muzik apa? Muzik ketenangan. Okay. Dapat muzik klasik. Kajian mendapati Al-Quran, baca Al-Quran membanding dengan mendengar muzik klasik memberikan ketenangan kepada seseorang. Okay. Ini kajian dalam seminar antarabangsa Al-Quran dan Masyarakat Contemporary 2018. Ini antara kebaikan kita tidur berzikir. Jangan tengok handset. Jangan tengok handset. Apa yang malang adalah sikap kita lebih membazirkan masa sebelum tidur dengan menonton YouTube, Facebook dan media sosial yang lain. Sedangkan kalau kita mengetahui tentang kebaikan dan rasionalnya amalan Nabi SAW, pasti kita tidak akan melepaskannya. Saya rasa tak sempat 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah pun tumbang lah.
kan. Tak sempat 33 kali kan. Okay, insyaAllah itulah antara kebaikan. Seterusnya jom. Tidak pernah ketawa besar melainkan senyuman. Nabi SAW ketawa Nabi SAW yang paling besar adalah senyuman sebenarnya. Okay. Nabi bukan tak pernah ketawa, tapi tak adalah ketawa terbahak-bahak. Sebab ketawa terbahak-bahak kata Nabi SAW adalah syaitan. Syaitan yang ketawa terbahak-bahak. Ini perbuahan. Ini pakaian baju dia kapas. Ketawa nanti ada kat belakang. Cincin. Mana ketawa? Okey, ni ketawa. Ni orang ketawa ni kelakar kan? Okey. Dia disebut bahawa ketawa Nabi SAW adalah senyuman, bukan ketawa hak kata bawa senyuman. Ini dah serius sains lah. Awet muda kan. Bagaimana tersenyum mempengaruhi otak anda. Setiap kali anda tersenyum, otak anda akan merasa sangat gembira. Apabila senyuman berkedip di muka anda, dopamin, endorfin, serotonin, ni semua hormon bahagia, hormon ketenangan. Dilepaskan dalam aliran darah, membuatkan bukan sahaja tubuh anda berehat, tetapi juga berfungsi menurunkan kadar jantung dan tekanan darah anda. Wajah lebih sihat dengan tersenyum. Kami mendapati wajah kelihatan sihat apabila mereka tersenyum berbanding muka yang neutral. Dan tidak kira sama ada lelaki ataupun perempuan. Kan? Orang dewasa kalau selalu tersenyum akan kelihatan lebih sihat. Kalau orang tua akan lebih muda nampak. Okay, nampak ni. Ni neurotransmitter atau yang dipanggil endorfin dilepaskan apabila anda tersenyum. Jadi senyuman ikhlas ataupun palsu sebenarnya otak tidak tahu membezakan antara yang sebenar ataupun palsu. Kerana dia menafsirkan kedudukan otot muka dengan cara yang sama. Ini dikenali sebagai hipotesis. Ya, ini maklum balas muka. Jadi kalau kita senyum tak ikhlas pun, hormon endorfin, serotonin tu akan dirembeskan daripada otak. Kita akan rasa keterangan. Jadi kalau tak ikhlas pun senyum je. Tak ikhlas pun senyum je. Kan? Sebab otak ni dia terbatas. Dia bukan tafsir melalui perasaan kita. Dia tafsir melalui otot-otot muka ni. Jadi bila otot muka ni macam senyum, terangkat sini apa semua, otot-otot muka semua ni, otak terus rembeskan endorfin, serotonin, yang dopamin tu daripada otak. Itu hormon feel of good, hormon bahagia. Sebab dia baca daripada gerakan muka kita ni. Sebab tu kita ni senyum palsu ke, senyum ikhlas ke, otak tak dapat tak beza kan. Jadi dia akan terus rembeskan. Sebab tu walaupun letih, penat, orang buat lawak, senyum tak ikhlas pun tak apa. Ada kebaikan dia. Senyum sedekah, aura senyuman memindahkan aura yang baik kepada seorang. Okey. InsyaAllah. Ni bukan senyum Ustaz ni, ketawa gebak bahak ni. Siapa gerangan muda tu? Okey, insyaAllah. Seterusnya baginda Gemar bergurau dan tidak akan berkata mengatakan kecuali yang benar dan tidak ketawa berdekat-dekat. Sahabat ni dia tak semua tau yang boleh rapat dengan Nabi SAW, boleh ni. Bila Nabi pernah bergurau dengan seorang sahabat, dia satu kumpulan sahabat ni. Jadi sahabat tu rasa pelik, ya Rasulullah kamu bergurau dengan kami ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ya, tapi aku tidak mengatakan kecuali yang benar. Sebab kebiasaannya bila kita bergurau, kita ni akan bawa cerita yang tak benar. Kadang-kadang kita menokok nambah cerita untuk membuatkan sahabat kita ketawa. Itu Nabi tak pernah buat macam tu. Nabi tak pernah buat macam tu. Jadi Nabi hanya berkata benar je. Kemudian disebutkan Nabi SAW juga bergurau. Nabi pernah dengan kanak-kanak pun Nabi bergurau juga. Seorang kanak-kanak tu dia
dia main anak burung. Lepas tu anak burung tu mati kat dalam genggaman tangan dia je lah. Mungkin dia terpicit kuat ke mati pun. Nabi panggil budak kecil tu dengan nama Ya Aba Umair. Sedangkan dia belum kahwin lagi. Belum ada anak. Tapi Nabi panggil dia Ya Aba Umair. Wahai bapa Umair. Ma fa'ala Nughair. Nughair ni burung kecil. Apa yang sedang dilakukan oleh burung Nughair tu? Lepas dia tunjuk. Mati ya Rasulullah burung ni. Nabi tak marah dia pun. Nabi tak marah dia pun. Okay. Itu kalau kanak-kanak main burung ke, main binatang, lepas tu mati kat tempat tangan dia, tidak dikira berdosa. Tidak dikira berdosa. Okay. Jadi Nabi bergurau juga dengan kanak-kanak. Okay. Bukan saja dengan Nabi pernah bergurau dengan seorang hamba kan. Saya lupa nama hamba tu. Nabi datang, Nabi peluk dia belakang. Nabi kata, siapa nak beli hamba ni? Lepas tu, dia ni mula-mula ronta-ronta. Tapi bila dia tulis, tengok Nabi yang peluk dia. Dia kata, Ya Rasulullah, aku ni tak laku. Aku ni tak laku, Ya Rasulullah. Tak ada orang nak beli aku. Lalu Nabi terus cakap dengan dia, kau sebenarnya mahal di sisi Allah. Okay, kan? Nabi juga bergurau dengan hamba. Nabi peluk. Dia di belakang. Nabi tak tahu siapa peluk. Nabi tanya, siapa nak beli hamba ni? Kemudian dia meronta-ronta lah, ingat siapa peluk. Dia toleh tengok Nabi yang peluk dia. Kata, Ya Rasulullah, aku tak ada orang nak beli aku tak laku ya Rasulullah. Nabi terus kata, sebenarnya kamu mahal di sisi Allah. Ya. InsyaAllah kalau kita, Nabi sebut macam tu dengan kita, insyaAllah. Itu hamba ke, tak hamba ke, sebenarnya tak ada beza di sisi Allah. Inna akramakum indallahi asqakum. Kata Nabi SAW, kata Allah SWT, sesungguhnya orang yang mulia di kalangan kamu di sisi Allah adalah orang yang paling tinggi takwanya. Bukan siapa yang paling tinggi kedudukannya, paling banyak hartanya, tak. Paling tinggi ketakwaannya pada Allah SWT. Okay. Seterusnya, jom kita masuk. Baginda gemar bergurau. Okay dah. Baginda berlaku lemah lembut terhadap para sahabatnya dan tidak pernah melunjurkan kaki ke arah sahabatnya. Kan? Nabi hormat sahabat. Nabi tak pernah lunjur kaki di hadapan sahabat. Okay, kita insyaAllah baring kaki kat kepala sahabat kan. Nabi tak pernah lunjur kaki, bukan menghalakan kaki ke sahabat. Itu lagilah, melunjur kaki dia hadapan sahabat betul. Nabi bersila. Okay, itu Nabi ya, insyaAllah. Memuliakan orang yang dimuliakan kaumnya dan mengangkat mereka sebagai pemimpin. Ini termasuklah orang-orang kafir. Bagaimana Abu Sufyan sewaktu pembukaan kota Mekah, ketika itu peperangan. Bila Nabi perang, Nabi masuk kota Mekah, orang kafir Quraisy ketika itu malam tadi dia ada pesta keramaian, jadi semua tertidur. Sedar-sedar subuh Nabi ada kat Masjidil Haram dengan lengkap bersenjata. Jadi orang-orang kafir Quraisy semua tak bersedia, ada yang lari, ada yang datang jumpa Nabi SAW menyatakan keislaman. Tapi Nabi sebut, okay, wahai orang-orang Quraisy, siapa yang berlindung dalam Masjidil Haram tidak akan dibunuh. Siapa yang berlindung di dalam rumah Abu Sufyan bin Harb, pemimpin musyrikin Quraisy ketika itu, tidak akan dibunuh. Dan siapa bersembunyi dalam rumah dengan menutup jendela dan pintu tidak akan dibunuh. Jadi Nabi memuliakan yang dimuliakan oleh kaumnya. Abu Sufyan dimuliakan sebagai pemimpin. Ya, sebab itulah Abu Sufyan masuk Islam. Rasa tersentuh dengan Nabi SAW. Nabi memuliakan dia. Okay. Seterusnya, ringan tulang dan memberi pertolongan kepada orang lain sekalipun dirinya berada dalam kesusahan. Dari sebagaimana kita bincang tadi lah. Okay. Yang seorang sahabat tu, kisah daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, seorang lelaki datang kepada Nabi SAW. Okay. Nak minta tolong makanan, tapi tak ada. Nabi pun tak ada. Dia kata berhutanglah atas nama aku. Okay. Ringan tulang. Nabi SAW daripada kecil ada 3 sifat yang memang dikagumi oleh orang-orang Mekah. Okay. Yang pertama apa? Yang pertama Nabi tak pernah berbohong. Nabi tak pernah berbohong. Memang daripada kecil Nabi tak pernah berbohong. Itu Nabi bila dia angkat jadi Rasul, Nabi berdiri di atas bukit Safa. Nabi kata, bagaimana kalau aku katakan di belakang bukit ini ada satu pasukan tentera yang sedang bersiap untuk memerangi kita. Adakah kamu semua percaya?
Semua orang Quraisy ketika itu kata, ya wahai Muhammad, kami percaya kamu. Sebab kamu tidak pernah berbohong. Nabi sebut je, ketahuilah bahawa aku adalah Rasul Allah yang diutus kepada kamu untuk menyelamatkan kamu daripada api neraka Allah. Ketika itulah pakcik Nabi kata, tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad. Lihada jama'tana, hanya untuk itu saja kamu nak kumpulkan kami semua. Kan? Lepas tu Allah balas tabbat tiada abi lahabiu wa tabb. Kan ada kisahnya. Yang kedua apa? Sifat Nabi yang daripada kecil. Yang kedua, Nabi ni orang yang amanah. Sebab itu kita bicara tentang sewaktu Nabi meminta Sayyidina Ali untuk menggantikan tempat tidur Nabi SAW, itu sebagai strategi. Yang kedua, ada tugas besar pada Sayyidina Ali. Apa dia? Memulangkan barang-barang berharga milik orang-orang Quraisy yang disimpan dalam rumah Nabi SAW. Walaupun mereka mendustai Nabi dari sudut kenabian. Tapi mereka ini, maksudnya orang yang paling dipercayai dalam bab amanah adalah Nabi SAW. Mereka mempercayai Nabi akan menjaga barang-barang berharga milik mereka. Dulu tak ada bank. Sekarang boleh simpan kat bank kan. Kat bank pun kan kena rompak dah kan. Okey. Jadi simpan mana? Simpan rumah Nabi. 3 hari 3 malam lamanya Sayyidina Ali ni bagi. Senarai panjang Nabi bagi kat dia. Kan? Okay, ni siapa punya duit ni, siapa punya rantainya, apa punya. 3 hari ambil masa untuk pulangkan kepada orang-orang yang mengamanahkan daripada Nabi SAW. Musuh-musuh Nabi, tapi dalam amanah mereka tak ada orang lain yang boleh dipercayai melainkan Nabi SAW. Okay, seterusnya. Yang ketiga, apa yang akhlak Nabi dari kecil yang orang suka? Nabi suka tolong orang. Nampak makcik balik dari pasar bawa barang banyak, dia lah orang pertama yang tolong bawa barang tu. Bukan sekadar bawa sampai ke rumah. Kalau bawa air tu sampai dituangkan dalam bekas air, dalam tempayan. Sampai tahap tu. Nabi ni. Sebab itu semua sebab itu kalau kita rujuk ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Nabi lebih mereka kenal daripada anak-anak mereka sendiri. Allah sebut dalam Quran kan. Hatta orang-orang Mekah ini kalau mereka ada anak, mereka akan banding-bandingkan dengan Nabi SAW. Cuba kau baik sikit macam Muhammad. Cubalah kau ni ikut Muhammad tu. Dan ibu-ibu yang ni seronoknya kau dapat anak macam Muhammad. Baik. Itu mereka lebih mengenali Nabi tu daripada mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Kan? Tapi bila aba wastakbara, bila mereka ni sombong dan takabur, wa kana minal kafirin. Sebab itulah mereka jadi orang-orang kafir. Mereka sombong sebenarnya. Mereka tak tahu Nabi ni baik. Tahu tapi sombong. Tak nak menerima kebenaran. Okey. Seterusnya insya-Allah. Baginda tidak merasa hina membantu hamba, orang susah dan fakir miskin. Okey. Ini memang akhlak Nabi SAW. Nabi akan memuliakan. Sebab itu orang-orang kafir Quraisy yang kaya raya ni tak nak masuk Islam. Sebab bila masuk Islam, mereka akan duduk sama rata dengan hamba-hamba mereka. Dan ada pula tanggapan orang-orang jahiliah ni, bila mereka duduk bersebelahan, bersentuh peha dengan peha orang miskin, kemiskinan tu boleh berjangkit. Yang dahsyat tu. Dia tak boleh duduk dengan orang miskin. Kalau duduk orang miskin, dia belaga peha macam ada transfer lah istilahnya. Sama ada transfer melalui Bluetooth ke apa ke, wallahualam, dia kata kemiskinan tu boleh berjangkit. Sebab itu mereka tak nak duduk dengan orang miskin. Sehingga ada sahabat Nabi SAW mencadangkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa kata buat 2 majlis. Satu majlis untuk orang-orang kaya, satu majlis untuk orang miskin. Cadangan tu cadangan baik. Nabi awalnya terima, tapi Allah tegur Nabi SAW. Jangan membezakan antara orang miskin, orang kaya. Okey. Seterusnya, Nabi memulakan salam kepada siapa yang ditemui. Ini memang terbuktilah. Sampai sahabat ni dia sembunyi belakang pokok, belakang batu. Kalau Nabi nampak Nabi datang, dia nak jadi orang pertama beri salam pada Nabi SAW. Tapi bila dia keluar je, memang tak sempat. Nabi dulu beri salam pada dia. Okey. Itu untuk menghilangkan rasa
ego, menghilangkan rasa bangga diri, apa semua. Beri salam. Kita jadi orang pertama beri salam. Itu mampu untuk merendahkan ego kita dan menyebabkan kita tawaduk. Kita kadang-kadang yalah, kita nak orang yang beri salam kat kita. Yang bagus ni kita beri salam. Masuk dalam office. Assalamualaikum bos. Mesti orang dulu. Kita lalu, kita tak pernah pun masuk. Assalamualaikum semua. Itu Nabi SAW, Nabi orang pertama memberi salam kepada sahabat. Okey. Suka memanggil isi-isi Nabi SAW dan sahabat-sahabat dengan gelaran yang baik bagi menghormati mereka. Itu kita bincang tentang isi-isi Nabi SAW. Ada yang Nabi panggil dia dengan Ummu Habibah, ada yang Nabi panggil dia dengan Ummu Masakin, orang-orang miskin. Ada yang Nabi panggil Humaira, si pipi merah, kan? Dia ikut gelaran masing-masing. Bukan main pukul rata je. Kan, kalau yang ni mak orang miskin, yang ni Ummu Habibah, mak yang dikasih, kan. Dia ada gelaran-gelaran masing-masing. Okey. Lepas tu sahabat-sahabat Nabi SAW pun, Nabi pernah panggil Anas dengan panggilan Ya Dzal Uznain, wahai yang mempunyai dua coping telinga. Jadi panggilan tu tak mengaibkan, memang semua orang ada dua coping telinga. Ni kalau telinga dia macam kembang sikit, panggil pang. Apa pang? Rupanya capang. Rupanya sebab telinga dia capang, dia panggil pang. Tahu tak dia kaitan dengan nama dia bagus, kadang-kadang Hairun Nizam, panggil pang, capang. Namanya Hairun Nizam, panggil Roy. Tak ada kaitan pun, Azroy ke apa kan. Rupanya Roy tu singkatan kepada Boroy. Bagi pang baru tahu Okay. Saya baru tahu ya Allah kan. Bila orang gemuk kan, orang badan dia besar, dia biasa orang panggil Bob kan. Bob. Sebenarnya panggilan tu panggilan yang mengaibkan tau. Kenapa? Bob tu singkatan kepada badan orang besar. Dia Bob. Dia Bob. Jadi panggilan tu kita panggil Bob. Ya, ingat panggilan manja ke panggil apa? Sebenarnya bila orang badan besar dipanggil Bob tu sebenarnya hina panggilan yang menghina dia. Jangan. Panggillah panggilan nama penuh. Kan? Panggil nama penuh. Okey. Macam tu. Panggilan yang ya Allah, panggil dengan nama yang ni lagilah doa untuk dia. Doa untuk dia. Okey, seterusnya. Dengan sebab panggilan Nabi kepada Anas bin Malik Ya Dzal Uznain ini, wahai yang mempunyai dua cuping telinga. Pertama, kata ulama dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Nabi bergurau dengan mereka, dengan Anas. Yang kedua, punya doa Nabi menjadikan Anas orang yang paling tajam pendengarannya. Okay. Baca sekali je hadis, dia dah hafal. Kalau sahabat lain mungkin 2-3 kali Nabi kena ulang. Anas bin Malik, tak, sekali je. Yang ketiga, Nabi panggil Ya Dzal Uznain itu isyarat kepada Anas ni memang orang yang paling tajam pendengarannya. Jadi dia panggil, yang tajam pendengaran sini. Tapi istilah tu Ya Dzal Uznain, wahai yang mempunyai dua cuping telinga. Ni jangan panggil yang telinga piring istro sini. Okay. Itu peribahasa Melayu kita apa? Telinga kuali. Orang yang pekak ni kita panggil telinga kuali. Betul tak? Sebab telinga kuali ni, kuali besar, telinga dia kecil je. Buat angkat kan, kecil je. Dia punya saiz kuali ni bukan main besar lagi, yang dodol kan, kacau dodol. Panggil telinga kuali. Kenapa panggil telinga kuali? Rupanya besar mana pun dia punya kualinya, dia punya pemegang dia kecil je. Pemegang dia kecil je. Tu, orang yang telinga kuali ni orang yang pekak. Orang bukan pekak, panggil 2-3 kali tak dengar. Panggil 2-3 kali tak dengar. Tak tahu pekak, badak, tak pasal badak pula kena. Badak ni pekak Badak telinga kecil kot. Oh ya kan, ya. Badak telinga dia kecil, badan dia besar. Telinga dia kecil. Mungkin juga kot. Cuba kalau pergi zoo panggil, oi badak. Dia toleh tak?
Kalau dia tulis, kalau dia tak tulis betul lah. Jangan dia Rasa kecil. panggil badak dia tulis kan. Habis, Rasa kalau panggil badak dia tulis, muka mesti marah. Auto dengar, sabar. Ada orang tanya saya, Ustaz, yang kuih cucur badak tu apa kaitan cucur dengan badak eh? Mungkin mak dia, anak saya tanya, mak buat kuih apa mak? Kuih cucur nak. Apa mak? Kuih cucur nak. Keluar, cucur badak, cucur pekak badak. Itu Saya yang pun tertanya cucur. juga Ustaz. Kenapa cucur badak? Tak ada rupa Badak badak. sikut pun tak ada dalam tu, bentuk macam badak pun tak ada. Kan? Mungkin asyik tanya je, cucur lah pekak badak. Sangkut cucur badak tu. Cucur badak, okay. Okay, InsyaAllah. Okay, seterusnya jom kita tengok baginda memakai pakaian berwarna putih. Kita ada kata nanti insyaAllah. Ada bab pakaian, Nabi suka pakai baju putih. Sebenarnya sunnah pakai putih ni pada 5 tempat. Pertama, bila? Bila apa nama? Berguru atau jumpa ulama. Okay. Sekejap, saya carikan dulu mana. Ada 5 kebaikan pakai baju warna putih ni. Okey. Hitam, hijau, putih ni. Okey. Pertama pakaian hari-harian kita. Sebab apa pakaian hari-harian? Sebab pakaian hari-harian ni akan menyebabkan kita ni Allah SWT pembersih. Ada 5 sunnah. Pakaian putih sunnah digunakan. Pertama pakaian harian menjadikan kita pembersih. Baiklah kalau kita duduk kat tembok kan kita tak boleh duduk kat sini nanti kotor baju putih ni kan. Jadi kita pembersih. Kalau kotor pun kita cepat bersihkan kan. Yang kedua pakai ibadah. Sebab apa pakai ibadah? Pakai ibadah ni sebab kita sentiasa bersih. Betul kain telekong kita. Sekarang ni macam-macam warna dah. Pakailah putih. Sebab Nabi kalau pakai ibadah Nabi warna putih. Sebab kalau kotor betak lalat lah kat bahagian dahi tu kan. Kita pun cepat tukar telekong baru. Ni tak. Kalau hitam, saya cicak jatuh pun tak tahu kat situ kan. Hitam kan tak nampak kan. Kalau rendam, Masya Allah, keluar warna apa hitam dia punya ni. Sebab bila hitam ni, kita tak tahu dia kotor ke tak kotor kan. Rendam baru tahu kotor. Okay, ketiga, berjumpa ulama. Sebab dia pakaian sopan. Putih ni pakaian sopan. Okay, jumpa ulama. Betul anak-anak kita pergi sekolah baju putih kan. Betul kalau kita nak untuk ilmu pun kena baju putih sebenarnya. Taklah serabut mata ustaz tengok dia warna-warni, berbelang-belang, bintik-bintik. Kan, nampak semua putih je, sejuk mata. Dan yang keempat, sunnah dipakai pada solat Jumaat kerana putih ni tidak menyerap haba. Jadi seorang tu selesa lah pergi. Kalau hitam dia akan menyerap haba. 4 bukan 5. 4 je. Okay. Nampak? Freshener pakaian doktor di bilik pembedahan berwarna hijau. Sebab putih ni dia waktu melawat pesakit di ward. Dia akan apa nama? Allahumma salli dia akan sebab itu pesakit yang dibawa bilik pembedahan diberi baju warna hijau dan doktor yang bertugas juga akan baju hijau berbeza di ward yang berwarna putih. Sebab dia akan pindah jumpa ni kalau dia bagi injection ke, darah ke, obat ke apa ke. Kalau kotor dia cepat tukar baju tu. Kalau hijau ni sebenarnya hijau dia menenangkan, mengurangkan stres mata. Hijau. Baju hijau. Okey. Hitam pakai ahli perang macam ni. Betul baju silat kita hitam kan. Pakaian perang tidak dilihat kotor. Warna-warna lain lah insyaAllah. Okey. Lebih dah. Saya rasa cukup sekarang tu dulu kot. Nanti kita sambung untuk pertemuan kita akan datang. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang lemah itu adalah atas kejahilan dan lemahnya ilmu saya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Alhamdulillah. Barakallahu fi. Jazakumullah khairan jazak di atas perkongsian
ilmu beberapa sifat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi petunjuk dan ikutan dalam kehidupan kita lah, kerana baginda adalah insan yang selayaknya kita contohi dan kita mengharapkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada tim Kamanul Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang telah mengimarahkan kuliah daripada subuh tadi hingga ke saat ini. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Ustaz, saya buat sikit bahan kuliah seterusnya hari ini. Okay, baik. 5.15 petang hari ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Iliyin Aminin bin Muhammad Saleh dengan tahsin Al-Quran. Saya yakin dan saya percaya ramai jemaah yang rindu dengan kelas tahsin Ustaz Iliyin, insyaAllah. Jumpa 5.15 petang nanti, insyaAllah. Terima kasih kepada jemaah yang sentiasa istiqamah berinfak di tabung Gemanul Iman, dan terima kasih juga sentiasa bersama dengan Gemanul Iman duduk dalam halaqah ilmu walaupun kita berada dalam mood raya 6 Syawal, insyaAllah. Ustaz, saya mohon dengan tutup dengan semula dengan tasbih kafarah Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.